Okay, tak apa. Senang je basically kalau pernah belajar C++. Okay, so sekejap ya. Mana saya nak tulis? Okay, sini. So basically pada screen saya ni, okay, just spider kan. So saya dah tulis kod lah, saya nak terangkan kod tu macam mana ini. Tapi anyway kalau awak run, okay, run ni hanya perlu klik run saja. Okay, run file. Okay, dia akan keluar output kat sini lah kan. Okay, sekejap ya, not recognize internal or external command. Okay, tak apa. Mungkin saya kena check sekejap. Kat sini, sekejap ya. Oh, tak ada kat sini. Oh, ada kat sini kot. Tak apa. Okay, anyway, bila awak run kan, awak tak perlu compile sebab Spider ni dia bukan compile language. Maksudnya dia dah siap lah, dia dah interpreted language. So awak run je, dia dah boleh keluar lah. Kemudian ni table, okay, solution tu lah kan. Masa WYE semuanya, sebenarnya kita kena tulis sendiri lah. Okay, command dia dekat baris nombor di sini, ni. Baris nombor 63 sampai 66. Okey. Kemudian di sini 3S ni adalah apa ya? 3S ni adalah ruang. Okey. Macam kalau ingat lagi kalau belajar C++, kita gunakan set W kan. Lebih kurang macam itulah. Okey, ruang, kemudian T. Okey, T. So T kat sini. Kemudian ruang lagi 10. 10S dia kena letak persen kat depan dia. Kemudian W. Okay, kemudian Y ni, bagi ruang 14 S. Okay, saya tak ingat lah S ni stand for apa. Kemudian Y. Kemudian 14 SI. Kemudian ni awak adjust sendirilah kan dia punya ruang-ruang ni. Okay, just nak pastikan dia bentuk table yang cantik lah, lebih kurang macam tu lah tujuan dia. Kemudian saya produce dia punya jawapan menggunakan looping lah. Okay, kalau kita dalam C++ kita ada contohnya, sekejap ya, kat sini. Okay, kalau C++ kita ada for I sama dengan 1 contohnya kan. Kemudian I less than, kat sini apa? I less ataupun I from I equals to 0. Kemudian I less than n plus 1. Kemudian I plus plus kan, lebih kurang lah kan. Atau kita buatlah apa-apa kita punya statement kat dalam ni. Okay. Tapi Python ni dia lain sikit. Seperti saya tak suka sangat sebenarnya kan. Okay. Tapi dia senang sebab kita boleh terus plot. So kita gunakan for. Okay. Dalam ni lah. Sorry. Kenapa ni? Sekejap ya. For I. Okay. In range 0 n plus 1. Okay. Kemudian dia tak perlukan, kalau Python dia tak perlukan braces kat sini. Okay, dia tak perlukan. Tapi dia perlukan awak untuk indent. Okay, kena masukkan kat dalam. Okay, kalau tak ada indent ni dia salah. Okay, dia sangat sensitif lah dengan indentation ni. Okay, so that's why kalau awak buat tu, walaupun banyak baris awak hanya perlu indent je. So maksudnya seolah-olah awak buat kurungan curly braces ni lah. Okay, tapi dia tak perlu buat sebenarnya. Okay, hanya perlu masukkan je ke dalam. So saya print lah jawapan dia. Kemudian plot saya di luar.
Kalau awak pergi pada awak punya, contohnya awak pergi pada view, lepas tu awak pergi dekat, sekejap lagi saya tengok, ke tools, pergi kat preferences, dan awak pergi dekat IPython console. Ni kita rakam kan, so nanti awak boleh tengok balik. Dan pergi kat grafik, lepas tu dekat back end ni, awak tukar inline sebagai contoh, dan awak apply lah kan, okay. So bila awak run, awak kena restart balik. Bila awak restart, katalah saya restart okay, saya restart balik, saya ambil masa tapi saya nak tunjukkan juga. Okay, nanti plot dia akan berada di dalam, okay, berada dalam konsol. Okay, saya rasa kalau awak tak ubah slide macam saya sebelum ni, memang awak akan dapat macam tu lah. Okay, macam ni contohnya. Okay, awak run, awak akan dapat plot dia dalam ni. Okay, tapi saya tak suka sangat lah dalam ni kan. Tapi ni kalau dalam ke kat luar ke, kalau nak tukar balik, pergi kat, saya rasa setting asal dia macam ni. So kalau nak tukar, just pergi kat tools, preference, sekali lagi. Pergi kat IPython console. Sebabnya ni namanya, di sini namanya adalah IPython console ni lah. Okay. So, setting berkaitan dengan dia, kena cari di IPython console. Kemudian pergi dekat grafik, pergi dekat back end, atau pilih automatic. Okay, kalau automatic dia akan keluar lah macam asal tadi. Okay, so tak apa tu, sebab kita tahu je. Kadang awak boleh copy, kan, boleh copy image dan sebagainya lah. Okay, so, kalau awak nak buat thesis, okay, copy image, saya tak ada masalah kot. Kemudian buka je Microsoft Word, dan awak boleh paste lah. Okay, macam tu. Okay. Kemudian okay, ini plot. Okay, command untuk plot. Nanti saya akan ceritakan tentang pengiraan. Okay, ini command untuk plot. Plot, kalau kat sini nampak ada dua curve lah kan, dua lengkung. Okay, satu untuk numerical solution, satu lagi untuk exact solution. Okay, jadinya setiap satu curve awak kena, sekejap okay, untuk plot, setiap satu, kalau saya boleh tulis kat sini, okay, setiap satu curve, satu lengkung ataupun lengkung, perlukan satu baris command. Okay, contohnya di sini saya plot T adalah masa, kemudian saya plot W. Okay, W ni apa? W ni kalau kat sini kan W kan, saya plot W melawan T. So W adalah numerical solution. Okay, saya ada komen kat sini. Kemudian T dengan Y adalah, saya tengok kat sini. So hopefully saya punya labeling ni betul lah. Kadang-kadang saya takut saya tak update. So Y adalah exact solution. So basically penyelesaian ni untuk bandingkan exact solution dengan numerical solution lah. Kemudian, kat sini B. Okay, B ni adalah untuk blue warna biru. R warna merah, red. Kemudian kita ada satu begini kan. Sebelah lepas B ni ada kecil ni. Ini adalah untuk garis lurus. Okay, yang ni adalah
untuk garis putus-putus. That's why untuk warna merah dia adalah garis putus-putus. Okey. Kemudian O dekat sini adalah O adalah marker. Okey, that's why kita ada marker kat sini. Kemudian yang ni marker dia, yang ni saya tersilap ni garis dia adalah garis putus-putus tapi dash dot. Yang warna biru ni nampak dia nampak dash dot. Okey, yang warna merah adalah dash sahaja. Kemudian O adalah marker. Dia punya, maksudnya jawapan awak yang awak plotkan tu, maksudnya jawapan tu dia akan buat warna bulat. Bukan warna bulat, jenis bentuk bulat. Awak boleh tukar dia kepada pangkah pun boleh. Okay, kalau dulu kita tukar pada pangkah, kita run dia akan jadi pangkah. Saya ambil. Kalau nak segi 4, saya boleh gunakan square S. Okey, itu awak boleh Google dia sebenarnya untuk tahu. Okey, macam mana dia berfungsi lah, maksudnya apa pilihan yang awak ada. Line width adalah ketebalan garis dilukis. Okey, sini saya buat 2 dan 1. Awak boleh je tukar dengan apa-apa. Contohnya awak nak buat 4. Di sini saya tukar balik bulatan. Ini saya nak buat X. Okey, so line width adalah 4. Okey, saya dapat baris yang biru ni tebal. Okey, awak kena adjust supaya garis ni dia tak menutupi garis yang lain lah. Okey, kalau boleh biar jelas lah. Kemudian label, okey, label X, axis adalah T, Y label adalah Y. Kemudian title, okey, title di sinilah comparison. Kemudian legend ni adalah indicator, iaitu di sini kan. So saya letak dia dalam bentuk kat sini ada square bracket kan. Square bracket ni bermaksud array lah ataupun vektor. So komponen yang pertama adalah untuk W. Jadi dia keluar W, kemudian komponen kedua adalah untuk Y. Okey. Tapi bila awak labelkan, awak kena pastikan bila awak labelkan W, mestilah plot yang pertama adalah W lah. Okey, bila awak labelkan Y, mestilah Y supaya dia tally lah. Okey, yang mana keluar dulu dia yang patut dinyatakan dulu dalam legend. Kemudian kalau kita sekejap. Kemudian log, LOC adalah location, kita boleh tukar. Okey, kalau di atas kanan di sini yang cursor saya tunjukkan ni adalah 1, 2, that's why kita ada 2 sekarang. Kemudian 3 adalah bawah kiri, kemudian 4 di sini. Okey, kalau saya tukar 4, okey, dan saya run, okey, dia akan berada di bawah ni. So terpulang pada awak lah. Selalunya letak atas kan, tapi kalau letak atas kena make sure. Contohnya kalau kita letak 1, kita run, okey, dia akan lindung kita punya curve. Okey, jadi tak nak macam tu lah. Okey, kita nak dia supaya dia tak lindung lah. Okay, jadi saya rasa antara 2 di sini ataupun 4 lah yang lebih sesuai lah. Okey, macam ni saja. Okey, kemudian ticks, X-ticks, Y-ticks. Okey, X-ticks ni sebenarnya adalah ni. Ticks maksudnya daripada ni. Sela ni. Kan interval ni. Berapa awak nak tunjuk? So A dalam ni adalah masa awal kan. Iaitu A adalah kosong. Bukan X ni adalah T. Saya tersilap. Ni adalah T. T antara A dengan B, maka X-ticks ni caranya dia akan daripada A sampai B. Cara dia macam itulah. A sampai B. Kemudian akan ada 5 titik. So 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia akan bahagikan sama rata lah. Kemudian end point ni adakah kita nak termasuk titik kelima tu, adakah kita nak kira sekali. So jawapannya kita nak, jadinya gunakan true. Okey. So kat sini daripada 1 ke 2. Okey. Dan kalau itulah kita tukar 4, maksudnya akan ada 4 titik saja. Okey, kalau kita run, kita boleh tengok. Okey, dia jadi macam ni lah. 1, 2, 3, 4. Jadi ni kita tak nak lah nombor-nombor macam ni tak cantik sangat kan. Kalau boleh cuba elakkan lah. Okey, jadi kita gunakan 5 lah.
Okey, sebabnya daripada 0 ke 1 kalau kita bahagikan dengan 0 ke 1 ke kat sini? 0 ke 2 kan? 0 sampai 2, bukan 1 ke 2 ni. 0 sampai 2, jadi kalau kita bahagikan dia lagi jelas lah. Okey, beginilah. Okey. Kenapa kalau kita tulis part dia tak jadi sekejap ya. Tengok. Kalau 4, kenapa bukan okey, faham. Okey. Jadinya di sini clear ni saya rasa ada masalah. Mungkin awak boleh tukar juga pada awak punya awak punya kod awak. Saya rasa boleh buang yang ini. Sorry. Okey, baris nombor 25 ni, 23 sampai 25 ni awak komen. Kalau C++ kita gunakan macam ni kan, slash kan, dash kan, apa benda slash kan, tapi kalau untuk Python kita gunakan hash. Okey, so kita komen ketiga-tiga ni. Okey, dan kita dapat error tu dah tak ada lagi lah. Okey, sebab Python ni dia ada, kalau masa awak download tu nanti dia ada tulis Python 2, Python 3 kan. So Python 2 dengan Python 3 ni dia berbeza sikit dia punya command dia. Okey, asalnya saya buat kod ni gunakan Python 2 saya rasa. Jadinya bila sekarang ni saya gunakan Python 3 dia dah tak boleh. Dia tak boleh baca lah. Okey, so anyway selain tu kita boleh pergi, contohnya apa lagi kita boleh tengok kita boleh pergi dekat sini, dekat atas ni, dekat Variable Explorer ni kan. Kalau awak klik, okey, awak boleh tengok pemulih ubah. Okey, A, B, E dan sebagainya lah. Okey, contohnya awak nak tengok N kan, N 10, ataupun awak boleh klik je, ataupun bukan klik kat sini kot. Okey, ataupun kalau besar, contohnya T adalah array ataupun vector, awak boleh klik dan dia akan keluar seperti inilah. Okey, ataupun satu lagi cara adalah awak pergi dekat konsol. Okey, awak type T, dia akan keluar. Okey, dia berbeza sikit dengan C++ kan. C++ kita tak boleh, kita kena see out untuk tengok kan. Okey, ataupun kena debug. Mungkin awak tak belajar benda tu. Okey, so jadi ini lagi mudah lah. Okey, Spider. Walaupun saya tak berminat sangat dengan dia punya cara dia cara vektor atau matrix digunakan dalam Python ni, saya tak apa gemar sangat lah. Okay, tapi yelah dia free dan famous lah benda ni, Python ni. Okay, jadi bagi saya tak rugilah kalau nak belajar. Okay, ada soalan ke setakat ni? Sebelum saya nak terangkan macam mana kita nak selesaikan kita punya differential equation. Okey, kalau tak apa. Okey, kat sini saya nak tunjukkan katalah kita ada, mungkin saya kena tengok email ni semula. Saya bagi contoh yang ni kot saya rasa. Okey, basically kita nak selesaikan ni range kuta okey. Anyway, macam kadang-kadang warna dia gelap kan, awak boleh tukar juga. Saya rasa view sini kot, preference. Okay, mungkin macam tak berapa sakit mata kan. Awak tengok dekat editor. Sekejap ya. Current code, advanced setting. Nampai. General. Ya.
Betul dah ni. Appearance. Okay. Awak pergi kat appearance. Okay, kalau tadi pergi dekat tools, preference, pergi ke appearance. Okay. So, general appearance. Kena pergi dekat syntax highlighting theme ni. Spider dark atau pilih-pilih lah apa-apa. Spider boleh. Okay. Apa-apalah. Katalah awak nak pastel. Okay. Tekan OK. Okay, dah masa sikit. Alamak ai. Okay, dia restart. Kita apa saya restart je. Okay, anyway, jadinya lagi ikut mana yang jelas lah dengan mata awak. Anyway, kita nak selesaikan. Okay, dia buka macam ni kan. Okay. Ke sakit mata juga. Sekejap ya. Okay, kat sini. Ambil ataupun yang ambil yang spider saja. Kenapa dia tak restart? Okay, tak apa. Kemudian kat sini, ini adalah problem kita. Kita ada y prime sama dengan y tolak t squared plus 1. So, saya pergi je kat sini. Okay, ni kita punya problem. Problem kita adalah ODE. Okay, nanti yang awak punya model tu saya rasa adalah sistem of ODE. Ini kita ada problem y prime ataupun dy dt sama dengan y tolak t squared plus 1. Okay. T daripada 0 sampai 2. Okay, nanti saya akan postkan apa yang saya tulis ni. Okay, so tak perlu salin pun. Hanya kalau boleh saya fahamkan. So y 0 sama dengan 0.5 lah. Okay, ni adalah syarat awal dia lah. Okay, ataupun initial condition dia. So kalau baca sebelum ni, okay, cara nak selesaikan dia, kita ada cara yang paling mudah. Kalau ingat balik, kaedah dipanggil sebagai kaedah Euler. Okay, dan saya kena bincang sebelum ni. Okay, di sini apa yang awak perlu buat, mula-mula awak kena discretize. Sorry, kita tak perlu Euler, pergi Euler dulu pun tak apa. Kita pertama sekali kita kena discretize domain. Okay, iaitu T lah sini. Okay, cara dia adalah selalunya apa kita buat macam dalam ni. Apa yang saya buat adalah saya anggap ini adalah A, ini adalah B kan. So A sama dengan 0, B sama dengan 2. So apa yang saya boleh buat adalah kat sini, sorry, dekat kod saya buat sekejap ya. Okay, saya pilih saya nak n interval, 10 interval ataupun saya nak ubah berapa pun tak apa. Jadinya saya ada delta T ataupun saya namakan sini H adalah kan kita nak B tolak A bagi N. Okay, so kita ada daripada sini sampai sini. Ini adalah paksi T, A, B. Kemudian kita ada N intervals. Itu yang kod ni di sini lah. Okay, so H kat sini adalah delta T. Okay, tapi saya tak gunakan delta T sebab panjang lah kan. So dalam kod saya nak ringkaskan dia saja. Kemudian bila kat sini saya kena initialize variable sebab kita nak plot. And jadi kita kena, sebab kita dapat nilai
masa sebenarnya dia adalah vektor lah kan, array. Okey. Jadi apa yang saya buat adalah kat sini ti sama dengan a tambah delta t I darab delta t. Okey, ataupun a tambah I darab delta t adalah saya namakan dia h lah dalam kod saya kat sini. Okey, that's why kita ada dekat sini. Okey. Jadinya dekat sini t adalah jadinya ni kita punya looping kan. Okey, dia akan kira okey daripada I sama dengan 0 sampailah I sama dengan n. Okey. Macam saya bagi tahu dalam mesej hari tu. Okey. Python dia tak ambil titik hujung. Okey, kalau plotting tadi dia ambil titik hujung tapi dengan syarat kita kena letak end point true. Tapi kalau dalam looping dia tak ambil titik hujung. Maksudnya dari sini maksudnya adalah daripada 0 sampai n. N tambah 1 dia tak ambil. Okey. Jadinya kat sini saya ada saya loop, dia akan kira lah. So saya dapat T0, T1, T2 sampailah Tn. So ini adalah bersamaan dengan kita beginilah kalau dalam Python. H lah kan. Kemudian nanti kita dapat T0, T1 sampai Tn. Okey, macam tu. Kemudian jadinya kita tahu ini adalah vektor, jadinya that's why saya initialize kat sini. Okey, saya initialize dia sebagai kosong. Okey, katalah saya comment kat sini, saya tak nak semua ni. Saya comment dia. Okey, saya comment sebenarnya dah warna pudar. Yang tinggal beberapa je kan. So saya run. Tu saya boleh check. Okey, nilai T saya adalah kosong, semua kosong. Nilai W, okey, nilai W semua kosong. Kecuali yang pertama, W kat sini adalah numerical solution. Kenapa dia pertama ni 0.5? Sebab saya masukkan 0.5 ni sebab untuk initial condition. Okey, sebab initial condition kita 0.5 tadi kan. Dekat sini. Okey. Saya tak gunakan Y untuk exact solution, saya gunakan W. Okey. Kemudian sama juga Y pun sama. Saya initialize dia sebagai vektor bersaiz n tambah 1. Okey, kat sini saiz ni adalah n, semua ni adalah saiz dia n tambah 1, bukan n. Kan dia macam keliru sikitlah. Okey. Kalau dia yang kelirunya adalah pada looping saja. Okey, kalau macam ni saiznya adalah n tambah 1. Okey. So termasuklah kita boleh check E semuanya adalah kosong. E adalah apa? E adalah error. Maksudnya bila kita dah ada exact solution dengan numerical solution, kita boleh tolakkan dia dan kita dapat error. Kemudian kenapa gunakan NP? Okey, NP adalah library yang kita import. Okey, macam apa yang kita faham dalam C++, kita ada library IOStream dan sebagainya, dia lebih kurang macam tu lah. Okey, jadinya apa NP ni? NP adalah NumPy. Okey, kita import dia NumPy ni. Kemudian kita gunakan perkataan MP. Tak nak guna, kalau kita nak guna nama lain boleh, kita guna NQ, boleh je. Tapi bila dah gunakan NQ, semua kena guna NQ. Okay, tapi secara umumnya bukan semula, banyak yang menggunakan NP, iaitu bermaksud NumPy. Kemudian satu lagi kita gunakan yang serupa macam library, iaitu Matplotlib. Okay, Matplotlib ni untuk plotting, kita import dia daripada Matplotlib, kita import pyplot. Okay, maksudnya Matplotlib ni adalah satu function ataupun library yang besar. Kita import pyplot saja dan kita namakannya sebagai PLT. Okay, kita namakannya sebagai PLT. That's why bila kita nak plot, setiap baris kat belakang ni ada perkataan PLT.
Okay, PLT dan sebagainya. Okay, last kali kena plt.show. Okay, supaya dia boleh tunjukkan plot tu. Okay. Kemudian balik pada kita punya balik pada kita punya ini apa ni differential equation kita. Okay, kita ada T. Kemudian kita ada exact solution. Exact solution ni dah diberi. Jadi kita boleh kira terus daripada awal lah. Okay. Jadi kalau saya komen yang lain ni semua. Saya komen. Okay. Saya kira sahaja di sini. Kemudian saya tengok variable saya. Y. Okay, Y dah ada nilai dah. Okay. Dah ada nilai kat sini. Okay. Sebab kita dah ada exact solution. Jadi kita boleh kira terus. Okay. Maksudnya bila I sama dengan kosong. So Y kosong adalah T kosong tambah 1. Di sini maksudnya kuasa. Kuasa 2. Bila 2 kali dot, dia adalah kuasa. Okay. So kalau darab, okay, A darab B, dia adalah A star B. Kalau A kuasa B, A kuasa B, caranya adalah awak kena buat A 2 kali star B. Okay. Setengahnya kalau saya tak pasti, mungkin awak pernah belajar R ke, saya tak pasti R macam mana, tapi ada setengahnya kalau A, B, dia gunakan A hat kan, B macam tu. Okay. Tapi untuk Python, A star B bermaksud A kuasa B. So kat sini 0.5 NP exponential T. Okay. Maksudnya kat sini exponent pun kita kena import dia daripada NumPy punya library. Okay, macam kita gunakan, kalau ingat kita belajar C++ dulu, kita gunakan CMath. Okay, sama jugalah di sini kita kena gunakan NumPy. Sebabnya Python ni bukan hanya untuk math saja. Okay, Python ni untuk pelbagai benda lah. Okay, untuk analisis string, untuk web scraping dan sebagainya kan. Dia boleh dia bukan sahaja analyze nombor, dia boleh analyze perkataan dan sebagainya. That's why kita kena ada library yang khas untuk matematik, untuk nombor. Okay, so kat sini kalau saya boleh tulis, maksudnya kita ada yi sama dengan ti tambah 1 kuasa 2 tolak 0.5 kemudian NP exponential T. Okay. Sekejap ya, saya punya ni tak nampak. E T I. Okay, ni adalah exact solution lah daripada baris nombor 49 ni. Kemudian kita nak nak gunakan Rajkutha. Okay, sebelum tu kalau ingat lagi, kalau kita gunakan Euler method, okay, kita dah diskretize domain. Okay, kita nak diskretize pula kita punya equation. Okay. Jadi kat sini kita ada dy dt sama dengan y tolak t kuasa 2 tambah 1. Okay, cara yang paling mudah kita nak diskretize adalah, okay, ni jadi kita punya ni dy dt sama dengan y tolak t squared plus 1. Cara yang paling mudah kita gunakan Euler method. Okay, Euler method ni senang je. Awak anggarkan dy dt ni dengan menggunakan kaedah anggar ataupun macam ni okay, saya boleh Google. Okay, kat sini tak ada juga. Okay, Euler method. Okay, hopefully awak boleh nampak dekat browser saya ni. Kalau tak nampak, bagi tahu. Okay, kat sini
Okey, katalah kita ada y prime sama dengan certain function. Okey, contohnya kat sini lah kita punya function ni. Ni adalah y prime. Sorry, silap. Sama dengan certain function. Ni function kita f t y t. Okey, t y t. Betul ke? Betul lah, sebab kita ada t, iaitu ni t, kebetulan sama kerana yt sini adalah y. So y ni adalah function of t. Kita nak cari y. Okey, ni dah pernah belajar dalam kaedah berangka dulu. Okey. So Euler method apa dia buat adalah senang je, dia menggunakan dy dt ni, dia buat macam ni. Dy dt ni kan derivatif kan, dia buat y dia gunakan n tapi saya nak gunakan i plus 1, okey, tolak yi bagikan dengan, kan ni t kan, t maksudnya masa, perubahan pada masa, perubahan pada y bagi perubahan pada masa. Okey, jadi ya, itu saja. Kemudian kita samakan dengan fty ni, fty. Dengan kata lain, kita dapat yi plus 1 yi delta t. Di sini sekejap ya, saya tertinggal. Gini. Okey, ti yti. Maksudnya nilai t pada masa I ataupun bila domain kita sama I, kemudian nilai y pada masa ti juga. Okey, jadinya di sini kita ada, kita just gantikan je. Okey. So fti yi ni di sini adalah di sini kan. Cuma di sini tak ada I, di sini pun tak ada I. So kita masukkan I tu. So kita dapat yi tolak ti kuasa 2 tambah 1. Okey, jadi kita dapat, jadi kita nak ni semua I kita bawa ke kiri. So kita dapat gini lah. Oh sorry, betul. Okay, delta t yi tolak squared plus 1. Ataupun kita tahu yang ni adalah f ti ti, maka kita boleh tulis secara umumnya adalah seperti inilah. Okey. Jadinya apa yang kita buat, kita boleh buat adalah kita boleh terus kira. Okey, boleh terus kira. Kalau saya boleh buat satu kod dengan cepat kat sini. Okey, saya nak buka fail baru. Namanya Euler. Sorry. Bukan nak find pun. Saya nak buka fail baru. Okey, saya ada semua ni. Di sini, apa yang saya nak buat adalah saya nak looping. Kemudian di sini saya tak perlukan. Okey, apa yang saya nak buat adalah ikut di sini. yi plus 1. Oh, saya tersilap ni. Exact solution gunakan y. Okey. Bukan w. Okey. Ianya di sini adalah w ni. Sekejap saya fikir. Sekejap ya. Artinya di sini w adalah numerical solution kan, sebab kita kira kan. Jadinya di sini numerical solution ni terbalik. Okey, ni adalah kod saya terbaliklah, numerical. Ni adalah exact. Okey, apa yang saya nak buat sekarang ni adalah saya nak looping, saya nak kira. That's why saya letak find numerical solution. Okey. Jadi saya nak gantikan dia dekat sini. Saya nak masukkan yang ni. Okey, tapi itulah saya dah tersilap kan. Jadinya saya gunakan W untuk numerical solution. Tapi boleh je kita nak tukar sebenarnya. Saya
Saya tukarlah, saya gunakan y untuk numerical. Okay, so kat sini y, okay, I plus 1 sama dengan yi tambah, tambah delta t. Okay, saya boleh padam semua ni. Okay, delta t adalah, tadi saya cakap delta t adalah h, kemudian darab di sini yi tolak ti squared plus 1. So apa saya buat adalah yi tolak ti kuasa 2, kuasa 2 kena 2 kali star, kemudian plus 1. Okay, itu sahaja sebenarnya saya ubah. Jadinya katalah awak jumpa ODE yang lain, awak hanya perlu tukar right hand side je kan. Right hand side saja. Maksud awak hanya perlu tukar di sini saja. Okay, macam ni. Kemudian exact solution tadi kita gunakan W. So di sini penggunaan exact solution kita gunakan W. Okay, itu saja. Kemudian error, kita dah kira W, kita habiskan kira W, exact solution. Kemudian kita kira numerical solution, Y. Kemudian kita dah ada Y dengan W pada setiap time step kan, pada setiap T. Jadinya kita boleh kira E. Okey, kita boleh kira E ataupun error lah kat sini. Okey, cuba kalau perhatikan dekat sini, dia punya looping dia berbeza sikit. Tengok kat sini saya gunakan n plus 1 untuk W. Maksudnya masa saya boleh kira exact solution. Okay, exact solution saya boleh kira daripada T kosong sampailah Tn sampai habis. Sebab tak ada masalah, sebab kita ada formula dia kan. Kita ada formula dia iaitu di sini. Kan kita boleh gantikan dia. Okey, I sama dengan berapa kan. Okey, mungkin saya terlupa satu benda lagi. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan YTI kat sini kan? Okey, kenapa yang ni YI, kenapa ni adalah YTI? Okey, sebenarnya dia adalah benda yang sama. Okey, so kat sini YTI adalah sama dengan YI. Okey, itulah. Jadinya dekat sini, ni adalah sekejap ya, looping dia. Sini sampai N, maksudnya daripada kosong sampai N, sebab kita tahu dah kan, T untuk pengiraan masa ni kita tahu bila dia berakhir kan. W pun sama. Kemudian untuk Y, okay, sebabkan macam ni, bila kita tengok pada kita punya formula ni, kita akan menggunakan nilai I untuk mengira nilai pada I tambah 1. Maksudnya kita gunakan maklumat sekarang untuk dapatkan maklumat masa depan. Okay, jadinya bila I sama dengan kosong, okay, bila I sama dengan kosong, kita ada T kosong. T kosong ni apa? T kosong ni adalah masa permulaan iaitu A. Dalam ni adalah kosong kan? Sebab kita start daripada problem kita kosong. Kemudian Y kosong. Kita dah ada T kosong. Y kosong boleh cari tak? Boleh. Y kosong datang daripada, macam saya cakap tadi, Y kosong bermaksud YT kosong. Iaitu bila T kosong maksudnya adalah Y syarat awal. Iaitu diberi 0.5. Jadinya, ni untuk I kosong. Kemudian awak boleh buat untuk I sama dengan 1. I sama dengan 1. Yang bermaksud awak akan dapat gantikan dalam keseluruhan ni, awak dapat Y 1 tambah 1. Oh sorry. Macam ni bila sekejap ya. Sekarang ni awak ada untuk I sama dengan 0. Kemudian awak akan dapat
Ni sebenarnya awak dapat daripada syarat awal lah kan. Ni adalah daripada syarat awal. Okey. Kemudian awak ambil I sama dengan kosong ni, awak gantikan dalam persamaan di sini. Persamaan yang kita dah diskretize ni. Okay, daripada Euler ni. Okay, awak akan dapat Y kosong tambah 1, Y1. So, kat sini awak ada Y1 sama dengan Y kosong tambah delta T, ataupun kita gunakan H lah dalam ni, sama dengan Y kosong tolak T kosong kuasa 2 tambah 1. Okay. So, awak boleh kira, awak boleh dapat Y1 sebabnya awak dah ada dah. Y kosong kat sini 0.5, yang mana awak dapat pada syarat awal. Delta T adalah, awak boleh kira, okay, dalam ni delta T adalah awak yang tentukan berapa interval awak nak. Setelah awak pilih 10, maksudnya B tolak A adalah 2 tolak 0 bahagi 10, maksudnya 0.2. So H adalah, ataupun delta T adalah 0.2. Y kosong 0.5 tolak T kosong, tadi T kosong adalah kosong lah, kan, masa kosong, tambah 1. So awak kira. Okay, awak kira awak dapat nombor. Kemudian I sama dengan 1 pula. I sama dengan 1, awak gantikan dekat persamaan yang awak diskretize equation tadi, okay, iaitu yang kita guna tadi. So dapat Y2 sama dengan Y1 tambah delta T darab Y1 tolak T1 tambah 1. So awak ada Y2 sama dengan Y1 tambah delta T Y1 tolak T1 kuasa 2 tambah 1. So Y1 dapat dari mana? Dapat dari sini. Okay, dah ada lagi. Dari sini sini kita kira dan dapat 0.2. Y1 lagi. Okay, dah ada lah daripada nilai di sini. Tolak T1. T1 apa? T1 adalah, kita tengok balik kat sini. Okay. So daripada formula kita ada begini. So T1 bermaksud T1 sama dengan A tambah 1 darab H. A adalah kosong, H adalah 0.2. So dapat 0.2. Senang cerita macam ni lah. Kita ada begini, 0.2. So ni adalah T kosong, ni adalah Tn. So kita ada T1, T2 kan. Jadinya setiap di sini adalah pertambahan 0.2 sampailah kita dapat 2 di sini. So kita ada T, kita boleh kira secara mudah lah kan, sebab dia adalah seragam saiz dia. So kat sini tolak 0.2 kuasa 2 tambah 1. So kita dapat, dan teruskan sampailah I sama dengan N tolak 1, mana kita dapat, kita gantikan I sama dengan N tolak 1 tambah 1. So dapat Yn sama dengan Y N tolak 1 tambah delta T Yn tolak 1 tolak Tn tolak 1 kuasa 2 tambah 1. Maksudnya ini adalah pengulangan lah, iteration kan, yang kita pernah belajar dulu. Okay, pengulangan ataupun iteration. That's why kita secara mudahnya kita masukkan dalam di sini. Okay. Untuk T kita masukkan formula tu dan kita loopkan dia. Kemudian untuk Y macam tu juga. Okay. Untuk W pun sama juga. Kemudian kita beginilah. So kalau kita run, okay, kita dapat jawapan dia. Begini. Okay. Ya. Ada apa-apa masalah ke? Sebelum saya nak masuk Rajkota, ke tak faham ke? Okey. Okey ke Adila, Liana? Okey doktor. Doktor, yang formula tu dapat dari mana? Formula? Formula yang mana Yang ni ke? Daripada asal tu daripada Euler tu lah kan?
Method. Okey. Yang ni contohnya kalau Euler ni memang cara dia, katalah bila awak ada uh, bila sebenarnya kalau ODE, untuk ODE awak boleh tulis dia macam ni. Y prime sama dengan F T Y T. Okey. Ni ODE punya standard lah, ataupun kita tuliskan F T Y. Tak ada masalah lah. Yang mana Y adalah fungsi kepada T lah kan. So ni sama dengan, sorry. Okay. Jadi Euler apa dia buat adalah dia akan selesaikan, sebabnya tujuan, kalau apakah tujuan kita? Tujuan kita sebenarnya nak cari Y. Okay. Jadi cara Euler apa yang dia buat adalah bila dia ada macam ni, maksudnya katalah awak ada ODE yang awak pun tak pasti macam nak selesaikan. Cara pertama adalah awak kena dapatkan dalam bentuk seperti ini. Okay, katalah awak ada macam 2y prime sama dengan t kuasa 2 bahagi et. Contohlah kan. So cara nak selesaikan adalah awak kena dapatkan bentuk macam ni. Jadinya awak buat macam ni, y sama dengan t kuasa 2, 2et. Okay, so ni adalah awak punya f ty. Okay, macam mana pun awak kena cuba jadikan bentuk dia macam tu. Kemudian apa Euler buat? Bila awak dah dapat bentuk yang macam tu, Euler buat adalah dia jadikan y ni adalah y, ada terbitan kan, terbitan y terhadap t. Okay, y prime. Macam mana saya boleh kata terbitan terhadap t? Sebab kita tahu t adalah fungsi kepada y. So mestilah yt, takkan yx pula kan. Jadinya di sini ni adalah apa yang dia buat adalah dia buat y I plus 1 minus yi bahagi delta t. Okay? Ataupun senang cerita saya buat macam ni lah. Perubahan y bagi perubahan t. Kan? Sama dengan f t y t. Okay, yang mana kita tahu ni adalah derivatif kan? So ni adalah perubahan y, iaitu y I plus 1 tolak y pada masa I bahagikan dengan t I plus 1 tolak ti sama dengan f t sini saya tak payah buat kurungan pun tak apa sebenarnya. Okay, kita gunakan y saja. Okay, kemudian sini ti yi. Okay, ni memang standard formula untuk Euler. Okay, nanti kalau kita tengok Rajkota ada lain pula. Dia bukan macam ni lah. That's why Euler ni dia senang je. Sebab apa yang dia buat adalah dia hanya manipulate pada belah kiri ni je. So, ni adalah delta t. Okay, that's why kita dapat y I plus 1 minus yi delta t yi. Kemudian kita ubahlah sekali lagi. Yi kita bawa semua yang terms I belah kanan. Okey. Jadinya bila awak jumpa apa-apa ODE, awak dapat bentukkan dia seperti ni. Dapat bentuk dia seperti ini, maka awak boleh terus selesaikan guna Euler. Sebab apa? Sebab kan awak tengok kat sini. Ini y. Jadinya apa yang awak perlu buat adalah awak kena concern kat sini je. Okey, katalah awak ada seperti macam tadi kita ada kita gantikan je yi plus 1. Ini kita ikut yi pun sama, kita ikut je. Tapi yang ni di sini kita punya problem, ni kita punya, ataupun kalau saya pergi pada problem yang asal, mana saya tulis tadi, inilah kita punya FTY. So kita ambil keseluruhan ni, kita gantikan, kita masukkan, kita dapat
sama juga y tolak t kuasa 2 tambah 1 kan. Tapi kena gunakan I. So kita tambah I kat sini. Sini satu tak payahlah I. Ataupun kalau contoh yang kedua tadi, iaitu contoh yang ni. Kan? So saya bawa dia, saya nak asalkan yang belah kiri mesti y prime, yang sebelah kanan ni terms yang lain. Jadinya saya dapat, saya ikut saja yang formula di sini. Kita dapat yi plus 1 sama dengan yi tambah delta t, kemudian f ti yi. So f ti yi ni adalah t kuasa 2 bahagi 2 et. So dia jadi t kuasa 2 bahagi 2 e kuasa t Macam ni kan. Tak ada y pun tak apa. Okey, bergantunglah apa yang ada kat situ, itu yang kita gunakan. So cuma kita kena ubah sikit, t sekarang jadi ti, sini pun jadi ti. Okey. So ti kita boleh kira sebab kita tahu ti adalah a tambah delta t b. Iaitu kalau kita lukis sini kita ada a, b, ni adalah paksi t. Kita ada kat sini sebagainya. Ni adalah kita punya delta t. Kita assume size dia sama. Kan? Dengan kata lain, delta t adalah b tolak a bahagikan dengan n. N ni adalah number of interval. Selang yang kita nak, apa bilangan dia. Okey. Jadi dalam kod saya pilih, dalam kod saya pilih n sama dengan 10. Jadinya dia yang buat pengiraan. Okey, pengiraan di sini ni adalah 2 tolak kosong bahagi 10, saya dapat delta T saya, iaitu saya gunakan sebagai H. So saya dapatlah. Jadi saya kat mana-mana saya hanya perlu gunakan H saja. Contohnya kat sini T I H. Jadi H ni dia akan ambil H daripada pengiraan, iaitu 0.2. Sini pun sama. Dan seterusnya. Okey ke? Diana, okey ke? Okay. Ya, betul. Jadi kalau awak kena gunakan formula ni saja. Okey. Jadinya nanti awak boleh try lah untuk soalan yang lain. Ya, kalau kita tengok range, ada masa lagi ke? Saya sebenarnya baru perasan yang hari ni cuti sebenarnya UKM. Okay. Sebenarnya hari ni cuti. Awak tahu ke hari ni cuti? Tak. Tak tahu Itulah saya baru perasan hari ni adalah hari cuti. Deepavali Tapi Deepavali esok kan? Esok kan? Jadinya saya pun tak sedar. Saya tanya student, dia orang kata student tahun 1, dia orang kata hari Sabtu. So saya tak expect yang hari ni cuti. So, sebab esok kan, kenapa buka Isnin dan cuti kan? Itulah. Okay, so boleh ke kita teruskan? Boleh. So untuk Ranchkuta, okay, lebih kurang sama. Dah pernah belajar kan sebelum ni. Okay, dia assume macam ni juga. Kita ada dy dt, fty. Okay, so sama juga. Kita nak terangkan Ranchkuta. Okay. Dia start dengan assume awak punya differential equation awak adalah dalam bentuk yt ataupun dy dt. Kemudian saya ikut dia lah. Okay. dy dt sama dengan fty. Okay. dy dt sama dengan fty. Okay, sama macam Euler tadi assume tu. Kalau Euler tadi kita buat dekat sini kan, iaitu yi plus 1 tolak yi delta t sama dengan f t. Kita tak ubah apa-apa formulah kanan ni, kita cuma tambah ti yi ya. Okey, Ranchkuta dia berbeza sikit. RK4 lah yang paling yang kita akan gunakan. Dia berbeza, dia bukan semudah itu. Okey, berbeza dan lebih rumit lah. Okey, cara dia adalah dia perlukan K, kena kira K1, K2, K3, K4, kemudian barulah dapat Y. Okay, so cara dia RK4,
Okay. RK4 kena kira K dulu. K1 adalah, okay, sebab kan kita ada macam ni kan, FTY kan. So K1 adalah, senang je. Kita ambil je apa yang ada dekat belah kanan kita punya ODE kita. Macam tu je. Okay, kalau kita punya contohnya tadi kita ada apa? Y, I tolak T kuasa 2, I tambah 1. So kita kira je. So kita dapat nilai dia. Kemudian, dah kira K1, kita kena kira K2. K2 ni apa? K2 ni adalah FTI tambah masa ni delta T bahagi 2. Kemudian koma YI tambah HK1 bagi 2. Okey, tak apa. Saya cek kat sini F TI. Sekejap saya tengok saya punya code dekat Spider ni saya guna apa. Lebih kurang ke di sini. Kemudian T tambah, sekejap ya, saya tengok. Okay, saya satu lagi kot open with function W. Okay, dia berbeza sikit lah. Sekejap ya, sebab saya ambil yang lain, formula yang lain. Dia sebenarnya dua formula yang sama tapi cara dia tunjukkan tu berlainan. Sekejap ya, saya tengok hopefully yang ni betul. Sama kot. Okay, yang ni sama juga. Okay, dia gunakan lebih kurang lah. Okay, tapi apa yang saya nak kata, tapi sini dia gunakan X dengan Y kan. Tak apalah, kita pergi yang tadi. Okay, apa dia buat adalah di sini, okay, TI tambah delta T per 2. Maksudnya, kalau kita ada TI, ini adalah ni adalah T kan. Kemudian kita ada T0, T1, T1, T2. So, maksudnya kat sini TI tambah dengan separuh daripada time step. Sebab delta T bahagi 2. Kemudian koma. Kemudian tengok dekat kita punya sini. Okey, kemudian dia guna YN ataupun YI lah kan. Tambah H darab K1 bahagi 2. Maksudnya kat sini saya tulis balik. YI tambah H ataupun delta T K1 bahagi 2. Apa maksudnya? Macam ni. Oh, sorry, kenapa hilang tiba-tiba. Okey. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita ada, kenapa dia padam pula ni? Sekejap Okey. Maksudnya adalah kan kita ada kita tengok kat sini FTY kita sekejap ya. Gini kan, FTY kita adalah Y tolak YI tolak TI macam tu lah kan. So kalau macam ni, setiap T akan jadi T1 tambah delta T bahagi 2. Setiap Y akan jadi Y1 tambah delta T K1 bahagi 2. Maksudnya di sini YI menjadi YI tambah delta T K1 per 2. Okay, ni YI kita. Okay, konon-konon lah saya buat YI bar. Kemudian tolak T kan. Sebab kalau ni T, ni pun T. Tapi sekarang T kita dah jadi something else. So di sini jadi TI tambah delta T bahagi 2 kuasa 2. Sebab ni kuasa 2 kan. Tambah 1. Okay. So ni adalah kita punya K2. So kita boleh kira. Kenapa kita boleh kira? Sebab nilai-nilai ni diketahui. Y1 diketahui lah. Maksudnya kalau I sama dengan kosong, maka YI adalah Y0 dapat daripada initial condition. Okay. Kemudian delta T kita tahu. Ya.
Kemudian K1 kita tahu sebab apa? K1 kita kira dekat sini. Okey. Kemudian T1 pun kita boleh, TI kita boleh kira. Okey, delta T pun kita tahu. Kemudian K3 pula. K3 pun lebih kurang. Tengok formula dia. Tapi K3 berbeza sama dengan K2. Sini dia tukar. Instead of dia guna K1, di sini dia gunakan K2. So, di sini F TI tambah delta T per 2, YI tambah delta T K2 bahagi 2. Maksudnya, kita kena kira secara kronologi. Daripada K1, baru kita boleh kira K2, kemudian baru boleh kira K3, baru boleh kira K4. Okay, so kita gantikan. Okay, ni adalah kita punya T, ni adalah kita punya Y. Okay, so bentuknya macam ni. Okay, FTY adalah Y tolak T squared plus 1. Okay, so kita ada YI tambah delta T K2, sekejap ya. Okay, kita perlu, sebab kita punya problem ni adalah seperti ini. Okay, TI jadi TI dan YI. So TI dan YI. So kita perlukan YI dengan TI. So dalam kes ni, inilah kita punya TI, inilah kita punya YI. Okay, saya buat bar. So kita gantikan. Per 2, kuasa 2, tolak T kan. Tolak T, mana ada kuasa 2. Begini saja. Tolak T kuasa 2. T kuasa 2 adalah TI tambah delta T kuasa 2 per 2 tambah 1. Okey. Jadinya kita sentiasa akan gunakan FT. Kita kena sentiasa kenal pasti apakah FTY kita. Okey. So dalam kes ni, seperti saya tulis awal-awal tadi, FTY kita adalah Y tolak T kuasa 2 tambah 1. Okey. Kemudian K4. K4 adalah FTI tambah H, YI tambah H darab K3. So FTI tambah H, kemudian YI tambah H K3. Okay. So ni kita punya TI, saya buat bar. Ni adalah kita punya YI bar. Okay. Jadinya kalau kita tulis semula, kita dapat YI tambah HK3. Saya buat kurungan lah. Tak buat kurungan pun tak apa kan. Tolak TI, iaitu TI kuasa 2 tambah 1. Okay. So bentuknya adalah TI prime tolak, bentuknya adalah YI prime tolak TI prime kuasa 2 tambah 1. Bentuknya kena sentiasa sama dengan kita punya problem tu di sini. Kalau problem kita macam ni lah kita punya bentuk orang cekuta kita. Okey. Sini. Dan dah dapat di sini kita boleh kira. Okey. Dan akhirnya kita dah ada tu, kita boleh kira kita punya solution. Okey, YI tambah 1 adalah, okay, baca di sini. YI tambah, okay, H ataupun delta T per 6, K1 tambah 2, K2 tambah 2, K3 tambah K4. Okay, so K dapat daripada setiap pengiraan ni. K1, K2, K3, K4. Kita masukkan sini. Delta T kita tahu. YI pun kita tahu. Jadi kita start daripada I sama dengan kosong. I sama dengan kosong. So kita ada syarat awal lah kan. I sama dengan kosong. Kita ada Y kosong. Dapat daripada syarat awal. Okay, dapat daripada initial condition. Kemudian kita masukkan Y1 sama dengan Y kosong tambah delta T per 6. Kita ikut dalam formula ni. K1, K2, K3
K4. Okey. Jadinya K1 apa? K1 adalah untuk kes ni K1 adalah kita dah tulis tadi ni yi tolak ti kuasa 2 tambah 1. Okey. So yi tolak ti kuasa 2 tambah 1. Tapi I kat sini adalah kosong. So kita buat y kosong tolak t kosong tambah 1. Y kosong berapa? Kalau dalam kes ni y kosong adalah 0.5 kan? Daripada initial condition kita. T kosong apa? T kosong adalah kosong tambah 1. Kan? Betul ke? Check balik. Dekat atas ni. Okey, 0.5. Betul lah. Okey. Kemudian K2 pula. Okey, K2 adalah di sini. yi tambah delta panjang lah kan. That's why kita perlu gunakan komputer lah. Kalau dulu kita guna, kalau kita belajar numerical analysis, saya rasa numerical method, saya rasa kita gunakan calculator kan. So lagi senang buat silap kan. So kita ambil semua ni. Okay. So y kosong tambah berapa tadi? Delta t. Sekejap ya. Itu selepas. Delta t K1 per 2. Kemudian tambah tolak T1 TI. Okey. Tolak TI. Sekarang ni I kita adalah kosong kan. Okey. So macam ni lah tadi I sama kosong kita jadikan YI ataupun Y kosong lah. Okey. Tambah kat sini delta T bahagi 2. Kuasa 2 tambah 1. So Y kosong adalah 0.5. Ni tadi adalah 0.5 tolak kosong tambah 1. So jadi 1.5 kan. So kat sini 0.5 tambah delta T tadi 0.2. Okey, kalau kita gunakan selang 0.2 sini kita ada 10 selang, n sama dengan 10, maka delta T sama dengan 0.2. So 0.2 K1 apa? K1 adalah 1.5. 1.5 bahagi 2 tolak T kosong. Masa kita start daripada kosong tadi. Delta T 0.2 bahagi 2 kuasa 2 tambah 1. Okey. So kalau kira ialah jadi panjang lah kan. Tapi kalau guna komputer dia boleh kira sekelip mata je. Okey, dapat. Kemudian K3. Okey. Sama juga K3. Okay, basically K3 dan K2 sama formula dia. Okey, cuma dia ubah sini jadi K2. Okey. Sekarang ni kita punya I sama dengan kosong. So maka di sini jadi kosong. Okey. Tambah 1. So sini kita ada 0.5 tambah 0.2. K2 ni kena kira lah kan, panjang kan. Ni berapa? Saya pun tak nak kira. Okey, bagi 2. Tolak T kosong kosong tambah 0.2 bahagi 2 tambah 1. Kemudian K3, K4 pula. K4 kita tengok kat sini. Terlepas. Laju sangat. Okey, YI tambah HK3. Okey, so Y kosong lah sebab I kita kosong sekarang. HK3. Tolak kat sini T kosong tambah H. T kosong tambah H kuasa 2 tambah 1. So Y kosong dapat daripada initial condition. Ini adalah 0.2. K3 dapat daripada pengiraan di atas ni. Kena kira. So sini ada nilai, semua ni ada nilai. T kosong kosong 0.2 tambah 1. Jadinya sekarang ni awak dah ada kita sampai K4. Kemudian awak kira YI. Okey. So awak kira Y1 lah. Okey, Y1 samalah formula yang ni jugalah. Okey. Kira kat sini masukkan K1, K2, K3, K4. Kemudian tu untuk I kosong. Okey. Kemudian untuk I sama dengan 1 pula.
Okey, bila I sama dengan 1, kita masukkan dalam formula. Bila I sama dengan 1, maksudnya kita dapat Y2 sama dengan Y1 tambah delta T per 6 K1 tambah 2K2 tambah K2K3 tambah K4. Okey, sekarang ni I sama dengan 1. So, awak kena start balik pengiraan tu. Okey. Awak kena ikut kat sini. K1 adalah FTIYI. So, awak kena kira balik. K1 sama dengan FTIYI. Sekarang ni I adalah 1. So, awak kena begini. Okey. So, FTIYI ni apa? So, kat sini adalah FT1Y1. So, kita ada Y1 tolak T1 kuasa 2 tambah 1. Y1 dapat kat mana? Y1 dapat dekat pengiraan atas ni. Sini. Okey. So, dapat Y1. T1 dapat kat mana? T1 dapat daripada sini kan? T1, kita tahu TI sama dengan A tambah I delta T. So, T1 adalah A tambah delta T. Dengan kata lain, 0 tambah 0.2 iaitu 0.2. Okey. So, ni 2 tambah 1. So, dapat. Okey. Sorry, ni bukan I ni. Ni adalah 1. Sekarang K1. K2 pula. K2 adalah di sini. Okey, ataupun kita tengok kat atas ni. K2 adalah YI tambah delta T K1 per 2. Okey. So, dia adalah F T I tambah delta T K1 per 2 kira YI tambah kat sini sekejap ya. Delta T K1 per 2. Ke saya silap dekat sini. TI. Oh, tak ada K. Untuk T tak ada K. K hanya pada Y saja. Okey. So, saya tak perlukan K kat sini. Okey, tapi sekarang ni I kita sama dengan 1. So, kita ada T1 tambah delta T 2 Y1 tambah delta T K1 per 2. Okey. Kerana bentuk dia bergantung pada kita punya bentuk soalan tu lah. Okey. So, kita ada Y1 tambah delta T K1 per 2 tolak T1 tambah delta T per 2 kuasa 2 tambah 1 kan. Okey, Y1 macam mana? Y1 kita dah kira dah tadi dekat atas ni. So, gantikan. Tambah delta T 0.2 bahagi 2. K1 ambil kat atas ni. So, kemudian tolak T1. T1 adalah 0. Sini lah kan? 0.2. 0.2 tambah 0.2 bahagi 2 kuasa 2 tambah 1. Jadi apa saya nak kata, untuk setiap I, okey, untuk setiap I daripada 0 sampailah N tolak 1, kita kena kira K1, K2, K3, K4, W, I tambah 1. Okey, macam sinilah. Jadinya K1 untuk I sama dengan 0 di atas ni tak sama dengan K1 untuk I sama dengan 1. Okay, biasa pengiraan dia panjang. Okey, tapi bila kita masukkan sekejap ya. Bila kita masukkan dalam komputer kod kita, dia jadi macam ni je lah sebenarnya. Okey, kita kira T, kemudian kita kira K1, ni formula dia. K2, K3, K4, kemudian kira W. Bukan W, kita kira sekejap ya, kat sini saya kena gunakan Y sebenarnya. Saya gunakan Y. Sekejap ya, saya silap ni. Kod saya ni, saya kena gunakan, sebenarnya saya gunakan Y.
Okey, macam ni. Kan? Kemudian saya punya exact solution tadi saya tukarkan exact solution W. Jadinya pengiraan ni guna komputer dia akan kira sendiri. Cuma formula kita kena masukkan betul-betul. Okey, so bila saya run terus dapat jawapan. Awak bayangkan, awak imagine awak nak kira satu persatu gini, kalau guna calculator ni memang sakit lah kan. Untuk I sama dengan kosong, I sama dengan 1, I sampailah I sama dengan N tolak 1. Awak bayangkan. Oh, banyak pengiraan. Tapi gunakan calculator 1 saat je. Siap dapat plot lagi. Sorry, gunakan Python kita dapat siap dapat plot lagi dan table kita. Okey, begini. So ingat, bila kita gunakan I sama dengan kosong, kita akan dapat I sama dengan kosong, kita akan dapat W1. I sama dengan 1, kita akan dapat W2 kan. Maksudnya kita dapat N, kita dapat I tambah 1. Kan? Bila I sama dengan 2, kita akan dapat W3. Jadi yang terakhir adalah Wn. Kita gunakan mestilah sampai jadi yang terakhir mestilah sampai N tolak 1. Jadi kita dapat Wn, iaitu apa yang kita nak yang terakhir sekali. Tapi bila kita tulis dalam looping, okey, jadinya kita start daripada I sama kosong sampailah, okey, sorry saya tulis kat sini, start I sama kosong, end I sama dengan N tolak 1 kan. Tapi dalam looping Python, awak kena buat range kosong sampai N tolak 1 tambah 1 kan. Python, that's why saya dapat N. Betul ke? Di sini saya dapat N. Sebab saya cakap bila Python dia punya looping, point yang terakhir tu dia tak kira. Okay, that's why kalau saya nak berakhir pada N tolak 1, saya kena tambahkan 1 di hujung, iaitu N lah. Okay, kalau saya nak kira 1 sampai 10, bila saya nak buat looping, saya kena buat looping saya kena tulis kosong, 10, ni apa yang saya nak, saya kena tambahkan 1. Sebab poin yang terakhir ni Python tak kira. Okay, that's why dekat sini sampai N. Okay. Okay ke setakat ni? Okay. Memang mungkin awak tak faham semua, tapi saya harap saya boleh bagi idea lah apa yang berlaku sebenarnya dalam kod ni. Cuma satu lagi apa yang saya nak cakap adalah apa yang saya gunakan dalam kod ada berbeza sikit. Contohnya di sini yang no function ni, okay, no function maksudnya saya gantikan siap-siap di sini. Okay, maksudnya di sini ni pun saya kena tukar. Di sini yi tolak ti kuasa 2 tambah 1 dan yi tambah 0.5 k1 tolak, ni betul. Kemudian di sini y. Okey. Jadinya di sini saya dah ganti siap-siap lah. Okey, kalau tengok pada formula ni di sini, okey, saya gunakan yi tolak ti kuasa 2 tambah 1. Okey, yang ni. Kemudian K2 adalah yi tambah delta T macam ni. Sama ni. Yi tambah delta T adalah beginilah K1. Kemudian tolak T1 tambah H kuasa 2. Sorry, Ti. Yang ni. Kuasa 2 tambah 1. Okey. Sama juga. Cuma di sini berbeza sikit. Sebabnya saya guna formula Runge-Kutta yang lain sikit. Okey. Instead of saya guna yang ni. Di sini. Kan. Dan di sini. Saya guna formula Runge-Kutta yang lain sikit. Sekejap ya, saya tengok. Tapi mana-mana pun betul sebenarnya. Bukan ni. Sekejap ya. Sekejap ya, ni betul ke salah?
Sekejap saya compare dengan saya punya. 0.5 saya tengok sekejap. Y T 2 Y tambah setengah. Ni pun lain juga. Kenapalah saya guna yang formula yang lain kan? Saya pun tak pasti kenapa. Ni pun lain juga. Saya gunakan yang ni kot saya rasa. Okey, tapi sebenarnya jawapan ni sama aje. Okey, saya gunakan dekat sini. Kalau tengok kat sini saya ada T. Untuk argument T tambah delta T per 2. Tapi, ni betul lah kot. Sekejap ya. Ni 1/6. Saya tak ada. Betul kot saya rasa. Ni. Ni bukan. Betul ke? Sekejap ya. Saya gunakan formula lain lah basically. Okay. Calculator. Saya gunakan formula yang ni lah. Okay, tapi sini X dengan Y. Tapi kita punya T dan Y. Okay, dia berbeza sikit. Sebabnya kat sini kita kena darabkan dengan H kat depan dia. Macam di sini. Tapi kalau kita tengok formula dalam ni, kita tak perlu darabkan H. Okay. Kemudian dalam dia pun berbeza sikit. Di sini kita ada X sama dengan X adalah T lah dalam formula yang satu lagi. Di sini kita ada Y tambah delta T, Y tambah K per 2 kan, K1/2. Tapi di sini kita ada Y tambah K per 2 kena darab dengan H. Okay, dalam dia ada H tapi luar tak ada H. Yang di sini dalam tak ada H tapi luar ada H. Okay, jadinya saya gunakan formula yang ni lah. Okay, jadinya saya gantikan di sini. Soalan ni khas untuk kita punya problem, iaitu problem dy dt. Apalah benda ni, susah sikit. Okay, ni adalah dy dt sama dengan y tolak t kuasa 2 tambah 1. Khas untuk yang ni. Okay, saya punya kod yang saya bagi awak ni. Okay, bukan ini, yang no function ni. Okay, jadinya di sini, that's why di sini kita ada y tolak t kuasa 2 tambah 1. Ini adalah y. Y tolak t kuasa 2 tambah 1. Y tolak t kuasa 2 tambah 1. Okay, dia khas lah. Jadi kalau awak dapat yang lain, awak kena ubah kod awak. Jadi satu cara yang saya buat adalah saya gunakan function. Kalau kita belajar C++ dulu, kita ada belajar function. Function lebih mudah. Okay, jadi apa saya buat adalah saya modify kat sini. Okay, pada kod saya di sini. Okay, apa saya buat adalah instead of saya gunakan y2/1, apa yang saya buat adalah saya gunakan fty. Okay, jadinya saya letak fty. Di sini pun fty. Di sini pun fty. Semua fty. Tapi of course lah kan, sebab range kuta, dia punya t dan y dia akan berubah kan. So ni adalah t1 tambah h per 2. Di sini yi tambah setengah k1. Okay, saya ikut yang ni. Okay, so saya tiru yang ni. Kemudian apa saya buat, bila saya nak selesaikan masalah tersebut, saya kena takrifkan apakah fty. So saya buat function kat sini. Simple je. Fty adalah y tolak t kuasa 2 tambah 1. Okay, jadi bila saya ada soalan lain, saya tak perlu ubah pun kod saya di sini.
Mungkin saya perlu ubah exact solution lah kan, sebab exact solution semua ODE mungkin berbeza. Jadinya mungkin saya kena ubah di sini, domain pun saya kena ubah, tapi formula Ranch-Kutta saya tak payah ubah. Saya hanya perlu ubah ialah domain-domain ni, dan saya perlu ubah function saya. Sebab function tu problem kita lah kan. Katalah kalau saya ada tadi kita ada saya just bagi tunjuk kan. Katalah kita ada di sini T kuasa 2 bahagi 2 ET. So, apa yang saya perlu buat kalau pada function ni adalah saya komen kat sini. Saya komen supaya dia boleh abaikan. Okey, saya katalah kita punya problem adalah ni T kuasa 2 bahagi 2 ET. Apa yang saya perlu buat adalah saya buat macam ni, kurungan ni saya kekalkan T kuasa 2 bahagi 2 saya buat kurungan juga T kuasa 2 ni, tak nak bagi dia bercampur. T kuasa 2 bahagi 2 sini. T kuasa 2 bahagi 2 darab ET. So saya buat kurungan juga untuk 2 darab ET tu 2 darab ET. E adalah eksponen. Eksponen macam saya cakap kita kena gunakan library. So saya buat library NP exponential T. Dah. Ini saya boleh terus run. Okey, saya run. Okey, so saya ni clear tadi kan. So clear ni saya kena comment sebab ni untuk Python 2. Okey, saya run. Oh, NumPy has no attribute. Oh, bukan exp. Okey, exp bahasa exponential dan saya run terus dapat selesaikan. Okey, exact solution sebenarnya Y ni bukan exact solution kan. Y adalah numerical solution kan. Jadinya di sini ini adalah exact, ini adalah numerical. Okey, saya run terus dapat jawapan ni, warna merah ni. Warna biru ni exact solution, tapi exact solution ni tak betul lah kan sebab saya main guna je tadi kan apa-apa sekejap ya. Exact solution ni daripada soalan yang sebelumnya kan. Ni soalan yang baru. Okey, mungkin exact solution yang lain. So kita kena tukarlah. Tapi apa saya nak kata adalah bila kita guna function kan, katalah awak nak buat untuk awak punya model, model awak apa-apa pun dia awak tak perlu tukar pun kod awak sendiri. Awak boleh terus guna je. Okey, tukar pun pada domain dan pada function. Okey. Kemudian saya tak pasti kalau saya ada. Katalah kita ada sistem. Kita ada sistem ODE. Okey, ni Liana dengan Adila. Awak punya sistem ODE kan. Jadinya awak ada mungkin macam ni. Kita Google lah untuk dapatkan bentuk yang lagi sistem ODE. Okey, kita ambil yang mana-mana. Boleh kot. Apa saya try kat sini. Okey, katalah macam ni ataupun saya buat, katalah kita ada sistem ODE dx dt sama dengan f. Tadi kita ada ty. Kemudian kita ada satu lagi dy dt sama dengan g t. Ini bukan y, sepatutnya dia jadi t x y. Kemudian di sini t x y. Okey, maksudnya right hand side atau belah kanan ni boleh jadi function of t, x ataupun y. Apa yang kita nak buat adalah kita nak solve. Bermaksud kita nak cari xt dan yt. Okey. Jadinya contohnya kalau kita tengok kalau
Liana punya soalan kan, sorry punya problem kan, kita dah SIR punya model. Oh sorry siap. Susceptible, infected, sebab dia dua model je. Model. Okay, tak ada pula yang, saya ambil yang ni lah. Kita tengok yang paling ringkas. Tak ada pula. Ataupun saya ambil yang paling famous, Roca Volterra. Oh, okay, ni ada. Okay, kat sini dia ada begini kan. Okay, so right hand side ni adalah kita punya F ataupun G lah. Okay, saya pernah tengok ni tapi tak ada pula dia punya S dan I. Okay, tak apa, saya ambil Roca Volterra. Equation, okay. Macam ni, okay. Kat sini, okay, kita ada dx dt, sorry saya tulis kat tepi ni, dx dt sama dengan alpha x tolak beta xy, kemudian dy dt sama dengan apa ni, del saya pun dah tak ingat kan, di sini, okay, tolak gamma y. Okay, jadi kat sini, ini adalah awak punya f t x y. Okay, walaupun tak ada t kan. Okay, walaupun tak ada t, tak apa. Okay, asalkan dia ada s dan y lah. Okay, sebenarnya tak ada t, tak ada s, tak ada y pun tak apa. Kalau constant pun tak apa sebenarnya. Okay, yang ni awak punya di sini g t x y. Okay, ini nak solve dia macam mana? Okay, nak solve dia, kita boleh gunakan Euler ataupun Range-Kutta. Okay, kalau guna Euler, saya tunjukkan untuk Euler. Sekejap ya, saya kena padam ni. Okay, kita boleh gunakan Euler. Euler sama je macam tadi. Iaitu, untuk ni, kita gunakan X, I tambah 1, sama dengan, okay, saya bawa dia ke kanan siap-siap. SI tanpa delta T, F, TI, XI, YI. Okay, faham ke yang ni? Kita gunakan formula Euler je. Kemudian, YI tambah 1 sama dengan YI tambah delta T, G, kita ambil je yang ni, TI, XI, YI. Okay, so ni formula dia. Kemudian, kita masukkan equation kita. Ini memberi X, I tambah 1 sama dengan XI tambah delta T, F. Apakah F? F adalah alpha ni. Maksudnya, alpha XI tolak beta XY. Beta XI, YI. Kemudian, YI tambah 1 sama dengan, ikut je, YI tambah delta T, G. G apa? G adalah yang right hand side kepada yang kedua ni, iaitu delta X, I, kita ikut je, YI tolak gamma YI. Okay, jadinya kemudian kat sini, okay, kita start daripada domain kita lah. Kita start pada domain kita, T, kemudian kita ada A, kita ada B, kemudian kita cari delta T ataupun H adalah B tolak A bahagi N. Kita kira siap-siap. Okay, kita dah dapat delta T, kemudian kita boleh selesaikan. Okay, kita tahu X kosong dapat dengan Y kosong dapat daripada initial condition. So kat sini contohnya dia bagi initial condition, dia bagi ke, saya rasa dia bagi. Sekejap saya tengok.
Tak bagi pula. Okay, kita boleh dapat daripada initial condition. Sekejap ya. Ni. Contohnya dia bagi 10 babun dan 10 cita. Okey, contohlah kan kita gunakan 10. Kemudian I sama dengan kosong. Kita gantikan kat sini. Kita dapat X1 sama dengan X kosong tambah delta T alpha X kosong tolak beta X kosong Y kosong. Kemudian di sini, Y1 sama dengan Y kosong tambah delta T. Kemudian di sini delta X kosong Y kosong tolak gamma Y kosong. Okey, macam ni. Jadinya alpha, beta, gamma dengan delta ni dapat kat mana? Selalunya dia akan bagi. Okey, contohnya kat sini saya rasa dia bagi. Sekejap ya, saya tengok. Sini tak bagi kan, tapi selalunya sebab dia adalah parameter, selalunya dia akan bagilah dalam kita punya problem tu. Sekejap ya, saya tengok. Di sini dia menggunakan alpha 2/3, beta 4/3, gamma dengan sama dengan delta iaitu 1. Jadinya kita masukkan. Jadi di sini kita kira X kosong adalah 10. Delta T katalah kita nak gunakan delta T sama juga 0.2. Kemudian alpha adalah katalah kita gunakan di sini, saya pun tak pasti, 2/3 darab X kosong adalah 10 tolak beta. Beta adalah 4/3. Kemudian X kosong adalah 10, Y kosong adalah 10. Kemudian Y1 adalah 10 tambah 0.2 delta. Delta kat sini adalah yang saya highlight ni adalah 1. So 1. X kosong adalah 10. Y kosong adalah 10 tolak gamma. Gamma adalah 1. Okey, 1. Y kosong adalah 10. Itu. So dapat X1, Y1. Kemudian teruskan proceed untuk X2, Y2. Untuk case I sama dengan 1 akan dapat X2, Y2 sampailah I sama dengan N tolak 1 yang akan beri awak Xn dan Yn. Jadinya saya rasa dalam 5 ke 10 minit kita habiskan. Jadinya saya mungkin boleh terus buat kat sini. Okay, saya nak tunjuk kat awak macam mana. So hopefully menjadilah kan. Okay, sekejap ya. Saya tunjukkan kat sini. Kita ikut je contoh yang diberi. Okey, dekat sini sekejap ya, saya cuba plot dia daripada 0 sampai T dia daripada 0 sampai 100. Okey, apa saya buat? 0 sampai 100. Kemudian N ni adalah times size dia. Saya nak berapa? Katalah saya nak 0 sampai 100, saya nak buat 1000. Maksudnya ada 1000 interval. Okey. H ni tak perlu ubah apa-apa. Kemudian kat sini exact solution, kita tak ada exact solution. Okey, bila system of equation selalunya tak ada, susah nak cari exact solution. Tapi tak apa, sebab kita nak selesaikan X dengan Y. So kita buat parameter baru, X dengan Y. Initial condition dia adalah kedua-duanya 10. 10 babun, 10 cita kan. Hopefully jadi dah ni. Okey, buat on the spot kan. Ataupun kat sini, sekejap ya, saya tengok. Betul ke dia start dengan 10? Okey, kat sini, dua-dua start dengan 10. So saya buat 10, 10. Kemudian, di sini, T, masa tak payah ubah. Kemudian di sini, bukan exact solution, kita tak ada exact solution. Kemudian kita nak gunakan Euler method. Okay, jadi kita masuk terus formula dia. X, I tambah 1. Kita ikut je sebenarnya. Di sini.
Ni saya tunjukkan pengiraan satu persatu kan, tapi sebenarnya kita masukkan formula dia je. Xi tambah 1 sama dengan Xi tambah H, iaitu delta T, okay, darab dengan F. Oh, saya kena pergi kat bawah juga. F kita adalah di sini. Gamma, alpha darab X, I, tolak beta darab XI darab YI. Okay. So, itu untuk X. Untuk Y, YI plus 1 sama dengan YI. Kita ikut je. Okay. Dekat sini. YI adalah YI plus 1 adalah YI tambah delta T iaitu H. Darabkan G. G apa? G adalah kita punya ni tadi kan. Di sini kan. Iaitu kita ada delta. Delta kecil. Darabkan dengan XI. Darabkan dengan YI. YI tolak gamma. Okay, gamma darab YI. Okey, itu saja. Sini saya tak perlu cari error. Okey, nanti saya kena betulkan table ni. Saya komen dulu. Okey. Jadinya di sini kemudian kita kena takrifkan apakah alpha, beta, gamma. So saya type kat sini. Alpha adalah kita ambil daripada soalan di sini sekejap ya. 2/3. Di sini 2/3 per 3 beta adalah 4/3. Awak kena tambah 2.0 kot sebab saya takut dia like integer nanti dia bagi jawapan tak betul. Macam dalam C++, kena jadikan dia double. Kemudian gamma adalah 1. Delta adalah 1. Okey, kalau Python tak perlukan semikolon, dia tak macam C++. Okey. Kemudian di sini sini saya kena okey. Kemudian plot. Okey, kita nak plot X dengan Y. Okey. Jadi saya run. Oh, dia tak converge sebab saya rasa saya punya mas. Yep. Yang baris 56. 6 di sini. Gamma star. Oh, okey, patutlah tak converge. Okey. Masih. Jadi saya run. Oh, masih tak converge lagi. Sekejap saya check balik. H alpha darab X tolak beta XY delta XY tolak gamma Y. Okey, macam ni. Saya run. Masih tak converge lagi. Mungkin sebab di sini setelah saya kurangkan masa, saya jadikan 10. Okey, dia jadi. Okey, tapi kita tak nampak sangat dia punya ni. Saya kekalkan 100, cuma saya kecilkan lagi, saya tambah lagi saya punya interval daripada 1000 kepada 10,000. Okey, dan saya dapat macam ni lah. Okey, sama ke dengan sini? Okey, lebih kurang kan? Tapi mungkin ada mungkin sebab dia selesaikan saya rasa mungkin dia gunakan range quota ke, saya tak pasti. Okey, tapi kita dapat lebih kurang macam ni lah. Okey. Maksudnya akan berlaku turun naik macam ni. Okey, nanti saya akan check balik kod ni, tapi basically saya nak tunjukkan tujuan saya nak tunjukkan bagaimana kita boleh gunakan software untuk kita selesaikan dan bagaimana kita boleh terus plot kat sini. Nanti saya repair balik plot ni, kod ni. Saya akan bagi awak. Apa yang awak perlu buat adalah awak boleh gunakan, awak kena fahamkan lah tu gunakan untuk awak punya problem. Cuma isu dia adalah ni adalah kaedah Euler. Okey? Kaedah Euler. Okey, dia tak tepat sangatlah. Okey, apa yang awak perlu buat adalah macam mana awak nak gunakan range quota. Okey, maksudnya kalau range quota ni awak kena kira kenapa dia hang.
Okey, awak kena kira K1, K2, K3, K4 untuk X dan K1, K2, K3, K4 untuk Y pada setiap I. Maksudnya berapa banyak pengiraan tu kan. Okey, tapi sebenarnya kalau kita buat coding dia cepat je sebenarnya. Okey. Yang di sini okey, jap saya check balik. Di sini saya patutlah saya tak nampak banyak sebab saya betul lah kan. Kenapa sampai 4 saja? Saya pun tak pasti. Tak apa. Nanti saya check balik. Basically idea dia macam tu lah. Okay. Saya akan post lagi lah kod-kod yang terlibat. Faham ke? Basically kalau dapat faham yang ni pun dah at least okay lah untuk petang ni. Lebih kurang 2 jam kan. Maksudnya bagaimana kita nak selesaikan system of ODE. Okay, at least guna Euler lah. Okay. Boleh ke? Sorry lah, saya tak sangka pula sampai 2 jam, ingatkan sejam je. Boleh Doktor. Okay, Liana okey ke? Okey. Doktor Okay, nak tanya. Kalau macam function untuk problem kita kan, nak dapat macam mana? Maksudnya kalau contoh saya SIR, cari dekat internet dia akan bagi function. So kalau SIR, sekejap ya. SIR model kan, tu yang saya duk cari tadi tu. Sebab yelah, tak bersedia apa dengan ini dah kena ada model lah kan. Tak, maksud saya lah sebelum saya terangkan saya dah kena siap, saya siap-siap. Okay, basically kalau SIR macam ni kan. Ni adalah sorry. Ni adalah SIR yang basic lah kan. Jadinya ini adalah F, ini adalah G dan satu lagi ni H ataupun apa-apalah function kan. Okay, saya tulis kat bawah ni. Contoh SIR model lah. Okay, kalau kat sini awak ada DSDT sama dengan negatif beta SI bagi N. So ni adalah awak punya F. F apa? FT, S, I dan R. Kemudian awak ada DT sama dengan beta SI bahagi dengan N tolak gamma I. Tolak gamma I. So ni adalah awak punya, keseluruhan ni adalah awak punya G. GSIR. Kan? Ni adalah pemboleh ubah yang tak bersandar. Ni ketiga ni adalah pemboleh ubah bersandar kan. So dia kena ada semuanya dekat FG. Kemudian yang last kali DR, DT sama dengan gamma I. Gamma I. So ni adalah awak punya, katalah ni FG, H. Kan? Tapi H dah gunakan untuk data T. Katalah awak dah gunakan lain. Awak nak gunakan apa FG, HI. Guna je lah H kan, tak apalah kan. So dari sini kita tahulah dia adalah function. Okay, sebab kita ada argument dalam ni. Okay, jadinya bila awak calculate, awak kena buat macam ni lah. SI, I, delta T, ni F, TI, SI, II, RI. Kemudian sama juga untuk I besar lah kan. I kecil ni counter kan untuk kita kira je. I, delta T, G, TI, SI, II, RI. Kemudian sama juga R, sama dengan RI, okay, delta T, FG, H, TI, SI, II, RI. Okay, macam tu. So gantikan lah. Yang ni akan jadi beta adalah pemalar kan. So SI, I kecil, NI. Sini pun sama. Masukkan je. Seolah-olah awak selesaikan. Jadi awak kena tambah satu lagi lah. Untuk S, untuk R, untuk S, untuk I, untuk R. Lepas tu boleh plot. Kat sini. Okay. Nanti saya akan repair balik. Kemudian saya akan cari problem yang lebih sesuai lah. Okay, yang ni Lotka-Volterra, equation yang kita guna tadi. Saya rasa dia punya parameter ni tak berapa betul. Sebab saya pernah try saya rasa. That's why dapat jawapan yang tak sama dengan
dia punya plot macam ni. Saya rasa lah saya pernah try. Okey. Saya ada yang mana yang lebih tepat lah. Okey, awak boleh tengok dan awak boleh ubah. Okey. So sama juga macam Adila, walaupun awak nak buat model yang pasal model awak lah kan. Walaupun jadinya model awak tu walaupun mungkin namanya tak se-famous SIR, Local Volterra, tapi basically dia adalah ODE. Okay, yang penting awak kena kenal pasti apa dia right hand side ni. Kemudian awak boleh solve guna Euler lah. Okay, tapi kalau boleh, kalau boleh lah, saya tak naklah guna Euler saja, kalau boleh guna Rajkota. Tapi at the moment saya rasa kalau dapat guna Euler ni, yang ni Euler untuk selesaikan sistem persamaan awak tu, saya rasa itu pun dah cukup bagus dah saya rasa. At least dapat dia punya plot dia macam ni lah. Okay, kita target dapat plot yang lebih kurang macam ni lah. Ni untuk sistem ni. Okay, sistem lain mungkin dia punya plot dia lagi lain lah. Okay, macam SIR plot dia macam ni. Okay, dia akan start dengan ramai orang yang tak kena sakit. Yang ni adalah ramai orang yang kena sakit. Okay, yang ni adalah orang yang recovered. Model dia macam ni pula output dia. Dia bukan macam oscillation. Kalau Local Volterra dia oscillation. Dia naik, lepas tu dia turun. Dia naik, dia turun. Okay, SIR dia naik, ada yang turun. Okay, dia ada pelbagai jenis lagi lah berkaitan dengan output ni. Okay, yang ni pun ada SIR yang dah modify, yang ada tambah tu SIRS. SIR-nya bila dia dah recovered, dia boleh kena balik kan. Dia boleh terdedah kepada penyakit tu balik. That's why dia SIRS kan. Saya rasa lah. Okay. Kemudian tu sebab dia output dia pun lain. Okay. Tu je kot. Saya ingat sejam ya, dah jadi 2 jam 4 minit dah. Saya akan kita rakamkan benda ni kan, saya akan postkan video ni dan saya akan upload lah. Saya upload kat YouTube so that saya bagi awak link dia, jadi awak boleh tengok lah. Okay. Dan saya akan postkan kod ni, saya akan kemas kini dulu. Dalam 1-2 hari ni saya akan kemas kini dan saya akan postkan apa yang saya tulis ni lah, walaupun hopefully dia berguna lah, walaupun contengan-contengan sahaja kot. Ada apa-apa soalan lagi ke? Last. Tak ada? Tak ada, doktor. Tak ada ya? Okay. Masuk sekarang dah minggu ke-5 kan? Okay, so hopefully sempat lah nak buat something. Okay. Tu je kot rasanya. Okay, sorry ambil masa hari ni pun cuti. Okay, sorry. Okay, so tu je kot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa boleh terus email saya. Okay. Terima kasih, doktor. Sama.